Alright, so semalam kita ada belajar tentang how to find critical point. So critical points dia boleh jadi f prime x equals to 0 ataupun f prime x undefined. Undefined ni juga dia boleh terbagi kepada dua. Satu contohnya yang memang betul-betul undefined, memang betul-betul tak ada graph. Macam contohnya graph reciprocal macam ni. Macam ni kan. So macam ni. Jadi dia memang tak ada point. Ini undefined yang memang undefined lah. So ataupun graph dia yang macam ni. Yang apa tu, yang dia ada tajam macam tu. Okay, so yang kalau dia ada tajam macam ni dia ada point. Tapi dia adalah considered sebagai undefined. Okay, kalau critical point yang f prime x equal to 0 ni dia mestilah yang macam ni. Macam tu. Sekejap Okay, so untuk stationary point pula, stationary point dia adalah f prime x equals to 0 sahaja. So bila soalan tu cakap pasal stationary point, maksudnya kita tahu kita nak f prime x equals to 0. Alright. So bila kita dah ada critical point ataupun stationary point, kita nak check adakah critical point kita tu maksimum ataupun minimum. So nak check maksimum ataupun minimum, kita kena guna first derivative test ataupun second derivative test. Okay, nak guna mana satu, selalunya paling senang kita akan guna second derivative test. Tapi kalau soalan tu cakap using first derivative test, so kamu kena follow apa yang soalan tu cakap. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, kena guna second derivative test. Okay, so let's do some example. Okay, example 4. Find the maximum or minimum values of the function y equals to 4x cubed plus 15x squared plus 18x plus 7. Okay, for this question, dia dah cakap dah nak cari maksimum ataupun minimum value. Jadi, apa yang kita buat adalah, first cari dulu first derivative test sebab kita nak cari critical number untuk graph ini. Jadi, kita pun buat y prime sama dengan 12x squared plus 13x minus 18. 12x squared plus 13x minus 18. Then kita buat y prime equals to 0 to find the critical number. So ini kita boleh bagikan dengan 2, 6 lah kan. 6 sifin 6. Sini 2x squared tambah 5x tolak 3. Jadi 2x tolak 3. 15 madam. 15. Lah betul. Sini 3. Ni x tambah 1. Nikah 2. 5 madam. Betul lah. Betul kan 5? Ish, kamu ni kenapa? Sekejap betul ke ni? 2 tolak 3 tak boleh. So sini tambah, sini tolak. Sini 2, negatif 2. Kenapa sini? Negatif 2 tambah 3. Negatif 1. Saya salah kat sini. Sifin 6, 6 dan 3, 18. 3. Alah, cuba carikan untuk saya apa dapat dah. Malas dia. Dapat? 2x tolak 1. Okay. X tambah 3. Okay. So segini dapat x sama dengan half and x sama dengan negatif 3. Okay, then
kena check adakah dia maksimum ataupun minimum. So nak check dia kita akan guna second derivative test. Okay. Kita buat dua-dua lah. So first derivative test. So kalau nak guna first derivative test, kita akan guna jadual. So kena tengok dulu negatif 3 tu duduk kat mana? Kat sini. 1/2 dulu. Okay, then kita tarik. Sini adalah negatif infinity to negatif 3. Negatif 3 to 1/2. 1/2 to infinity. Okay. Sebenarnya ni test value. Apa-apa nombor di antara negatif infinity dengan negatif 3. So negatif 5 lah. Negatif 3 dengan half 0. Ni 3 contoh. Kemudian first derivative. So differentiate, masukkan nilai negatif 5 ni ke dalam ini. 12x² tambah 30x tolak 18. So masukkan, nak tengok dia positif ataupun negatif sahaja. Tambah 5x tolak 3. So negatif 5. Positif. Ni positif. Kalau kosong, negatif. Kalau 3, positif. Okay. So, kalau yang ini pula adalah shape. So, kalau dia positif, maksudnya dia menaik. Kalau dia negatif, menurun. Positif, menaik. Okay, then apa yang kamu boleh buat conclusion adalah kalau first menaik, lepas tu menurun, dia adalah maksimum. Kalau first menurun, kemudian menaik, so dia adalah minimum. Macam ni. Okay, so maksudnya negatif 3 adalah maksimum, 1/2 adalah minimum. Tapi sekarang dia nak cari values. Ini adalah critical number. Jadi apa yang kita buat, kita cari, masukkan ke dalam function y ni. So bila x sama dengan negatif 3, y sama dengan 4 negatif 3 cube tambah 15 negatif 3 square tolak 18 negatif 3 tambah 7. Okay, so masukkan 4x cube tambah 15x square tolak 18x tambah 7. So, negatif 3, 88. So, ni adalah maksimum value. Kemudian, x sama dengan 1/2. Y4 1/2 cube tambah 5 1/2 square tolak 18 1/2 tambah 7. So, ini adalah 9/4. So, ini adalah minimum value. Okay, so far ada soalan? Tiada. Tiada? Okay, madam. Okay. Alright, so let's look at example 5 pula. Oh sorry, ini first derivative test. So kalau kita nak guna second derivative test pula, kalau kita nak guna second derivative test, kita hanya guna cari balik second derivative. Maksudnya bila first tadi kan 12x² tambah 30x tolak 18. So second derivative kamu differentiate lagi sekali. So dia jadi 24x tambah 30. Then kamu kena masukkan nilai x negatif 3 dengan x 1/2 ni ke dalam second derivative. So bila x sama dengan negatif 3, y 24 negatif 3 tambah 30. So tengok dekat sini 24 tambah 30 negatif 3. So dia jadi negatif 42. So ni less than 0. So kalau x sama dengan 1/2, y double ni akan jadi 24 1/2 tambah 30 which is 42. Okay, greater than 0. So dekat sini nanti kamu kena tulis kalau wajib benda ni ada. Kalau second derivative test yang saya highlight biru tu wajib ada. Kalau tak ada, awak punya second derivative test tu tak jadi. Okay, maksudnya salah jalan kerja lah. Okay, so
Dekat sini nak tengok kalau less than 0 maksudnya dia adalah maksimum. Dia terbalik. Kurang maksudnya maksimum. Kalau greater than maksudnya minimum. Okay, tulis je dekat sebelah tu maksimum, minimum. Oh ingat terbalik je, kalau kurang maksimum, kalau lebih minimum. Okay, untuk second derivative test. Okay, kemudian buat je lah macam biasa. Lepas daripada ni test dia, lepas tu next step adalah yang ini. Sebab dia nak cari value kan. Okay, boleh? Boleh, madam. Alright. Madam. Okay, so let's look at example 5. Okay, dia kata by using the first derivative test, find the critical points and state its nature for y equals to x kuasa 4 tambah 4 per 3x cube tolak 4x squared. Okay, so dia cakap pasal critical point. So kita kena ingat dalam kepala critical point ada dua Satu f prime x equals to 0, satu lagi f prime x undefined. Okay, tapi kalau kamu tengok dekat sini, dia pun, tak apa kita buat dulu sekejap sorry. Mana saya nak buat ni kat sini? Allah. Okay, saya ambil soalan ni, saya letak dekat sini. Okay, so sekejap saya ambil dulu soalan dia. Critical point and state its nature. Dia nak critical point and state its nature. So, y dia sama dengan x kuasa 4 tambah 4 per 3 x cube tolak 4x squared. Okay. So, critical point and state its nature for y equals to x kuasa 4 tambah 4 per 3x cube tolak 4x squared. So, first, cari je dulu first derivative. So, kita dapat 4x cube tambah 4x squared tolak 8x. Okay, so daripada sini, awak cuba tengok. Awak rasa-rasa lah kan, ada tak yang menyebabkan dia undefined untuk function cubic ni? Tidak. Ya, tiada. So, bila tiada, satu sajalah f prime x equals to 0. So, kita tahu kita kena buat equals to 0 sahaja. Tak perlu nak buat undefined. Okay, so maksudnya walaupun disebut critical point, tapi kita tahu critical point dia ada dua benda kena consider. Either f prime x equals to 0 ataupun f prime x undefined. Tapi kalau contohnya function kita f prime x tu tak ada yang menyebabkan dia undefined, maksudnya dia ada satu sahaja iaitu f prime x equals to 0. Okay, so kita pun buatlah 4x cube tambah 4x squared tolak 8x equals to 0. Dan ni boleh factorizekan keluar 4x. So sini akan jadi x squared tambah 1 tambah x tolak 2. Okay. 4x cube tambah 4x squared tolak 8x. Okay. Equals to 0. So ni 4x, ni x tambah 2. So x squared negatif 1 tambah 2, 2 tolak 1, 1, negatif 2, okay, betul lah. So kita tahu x sama dengan kosong, x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1. Okay, so kita kena, sebab dia kata using first derivative test. Using first derivative test. Jadi kena ada table yang besar. Okay, saya buat dekat sini So kita mulakan dengan negatif 2 paling kecil, kemudian kosong, kemudian 1. So ini untuk kawasan yang negatif infinity tu negatif 2, negatif 2 kosong, kosong 1 dan 1 tu infinity. Okay, so kita ada test value. Nombor ni saya ambil negatif 5, ni negatif 1. 0.5, 7. Okay, kemudian first derivative. Masukkan nilai ini ke dalam 4x cube tambah 4x squared tolak 8x. Masukkan ke dalam itu. 4x cube tambah 4x squared tolak 8x. So, negatif 5 nilai dia negatif. Kemudian negatif 1 nilai dia positif.
Dan 0.5 nilai dia negatif, positif 7 nilai dia positif. Okay, then shape. Ni shape. So kita tahu kalau negatif menurun gradient dia, kalau positif menaik, kalau negatif menurun, positif menaik. Okay. Kemudian kita pun tengok jiran dia first menurun kemudian menaik. So dia adalah minimum. Kalau yang ni pula untuk kosong ni, first jiran dia menaik kemudian menurun. So dia adalah maksimum. Okay, yang ni pula minimum. Okay, jadi terus je dah tahu nilai dia tu kan. Lepas tu kena cari nilai Y pula. So ini adalah critical number. So cari nilai Y. So bila X sama dengan 0, Y sama dengan 0,4 tambah 4 per 3 0 cube tolak 4 0 square. So sama dengan 0. Bila X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 2. Negatif 2 kuasa 4 tambah 4 per 3 negatif 2 kuasa 3 tolak 4 negatif 2 kuasa 2. Sama dengan X kuasa 4 tambah 4 per 3 X kuasa 3 tolak 4 X kuasa. Negatif 32 per 3. Kemudian bila X sama dengan 1, Y sama dengan 1, 4 tambah 4 per 3, 1 cube tolak 4, 1 square. Negatif 5 per 3. Okay, tapi dia nak point. Okay, so jangan tinggalkan macam ni. So final answer adalah 0, 0. Kita tengok kalau 0 dia maksimum. So tulis sini maximum point. Okay, kemudian negatif 2, negatif 32 per 3. So negatif 2 adalah minimum point. So minimum ada 2 kan? And 1 negatif 5 per 3 adalah minimum point. Okay, so sebab dia kata nak critical point, jadi kita dah dapat dah point dia 0, 0, negatif 2, negatif 32 per 3 dan 1 negatif 5 per 3. Okay, tapi dia kata pula state its nature. Nature tu maksudnya maksimum ataupun minimum maksimum ataupun minimum. Jadi kita dah state dah nature kita iaitu maximum point dia untuk apa? 0, 0 tu adalah maximum point. So yang minimum point pula adalah negatif 2, negatif 32 per 3 dengan 1 negatif 5 per 3. Okay? Boleh semua orang? Boleh, Madam. Okay. So can we proceed? Ada soalan tak nak tanya? Belum ada. Belum ada kan? Okay, so So let's look at example 6. By using the second derivative test, find the relative extremum of fx is equals to x cubed minus 3x squared minus 24x plus 32. Okay, so sama juga yang ini. First kena cari dulu dia punya first derivative. Maksudnya kena differentiate dulu first. Okay, saya padam dulu sekejap. So dia akan jadi sini first derivative dia f prime x. Tiga x squared tolak 6x tolak 24. Ni example 6 tau. Okay, lepas tu f prime x equals to 0. Okay, relative extremum pun sama juga Dia nak cari pasal maksimum ataupun minimum.
Okay. Local extremum pun sama. Maksudnya nak cakap pasal maksimum ataupun minimum. Okay, so kita pun buat 3x squared tolak 6, x tolak 24 equals to 0. Sifar 3 menjadi x tolak 4. Tak, 2 tolak 4 negatif 2 tu lah. So kita dapat x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2. Kemudian second derivative. So kita dapat 6x tolak 6. Masukkan 6 darab 4 tolak 6. 24 tolak 6 negatif 18 kan. Which is greater than 0. Kemudian negatif 2 masukkan. Negatif 12 tolak 6 negatif 18. Which is less than 0. Okay, so kita tahu kalau greater than 0 maksudnya minimum, less than 0 maksudnya maksimum. Dan masukkan bila nak cari F4. Okay, F4 maksudnya, mana tak F ni? So ni 4 cube tolak 3, 4 square tolak 24 darab 4 tambah 32. So nilai dia adalah x cube tolak 3 x square tolak 24 x tambah 32. 4 negatif 48. So kalau F negatif 2, negatif 2 cube tolak 3 negatif 2 square tolak 24 negatif 2 tambah 32 negatif 2 60. So dia punya point dia adalah 4 negatif 48 minimum point, negatif 2 60 adalah maximum point. Okay, so relative extremum pun sama dia kena state point tu minimum ataupun maximum. Okay, ada soalan so far? Dadah, madam. Dadah. Jadi tak ada, Daddy pergi klinik. Maira pergi main dengan kakak. Main sekarang. Okay, so okay, kejap. Okay, so try buat example 7 dengan 8. Nanti saya datang balik dengan kamu Example 7. Okay, madam. Okay, madam. Apa? Boleh ke? Turn off. Tak boleh. Tak boleh. Nah. Kejap. Macam mana nak turn off? For me.
Okay, dah siap dah? No. Email adik. Okay dah. Dah, go. Outside. Okay, dah dapat jawapan? Example 7. Hello. Kau mendengar yang saya kan? Dengar betul. Belum madam. Okay. Dengar. Okay. Ya, saya takut tak dengar.
Madam, Ya? kalau X2 point berapa kak? X2 point. Boleh je. Tapi kamu dapat point ke? Saya dapat point. Semua orang dapat point eh? Kenapa saya dapat kat sini tak ada point? Dapat point, Oh madam. ya, dapat point. Yes, yes, yes. Boleh, boleh. Tak ada masalah. So kena tunjukkan kuadratik tu apa? Guna formula. Excuse madam, Ya. kalau soalan tak sebut critical atau stationary, hanya guna y prime sama dengan kosong lah atau dua-dua perlu. Sebab dia cakap pasal local extremum. So bila kita cakap pasal local extremum, kita memang nak cari apa? Maximum and minimum value. Bukan, maksudnya yang y prime sama dengan kosong dengan y prime undefined dua-dua perlu lah atau hanya y prime sama dengan kosong. Y prime sama dengan kosong je. Okay, thank you. Nice juga soalan awak. Sebab apa ni, bila kita nak cari maximum dan minimum value, maksudnya dia mesti ada value sebenarnya. Jadi kan, bukan maksud saya tu maksudnya dia punya function dia tu, awak kena tengok juga. Adakah awak punya differentiate dia tu, function dia tu ada menyebabkan dia undefined. Tapi selalunya tak ada lah sebab soalan yang dia akan bagi untuk level awak hanyalah yang melibatkan kuadratik, kubik, function yang memang tak ada undefined. Okay, kalau yang extremum ni lah maksudnya maksimum dengan minimum ni. Selalunya dia adalah function yang tak melibatkan benda-benda yang akan menyebabkan undefined. Contohnya absolute value ke, tak. Dia memang bagi yang biasa saja iaitu power of 4 ke, maksudnya function biasalah, kubik ke, kuadratik ke, polinomial lah dia bagi. Okay madam, thank Alright. you. Okay, so yang ni saya bagi jawapannya lah, boleh tak? So example 7 ni kan, 0, 0 point dia, 0, 0 adalah minimum. Lepas tu negatif 1.16, 2.08. So ini adalah maksimum. Minimum ada dua rupanya. So 0 dan negatif 2.59, negatif 1.62 minimum. Okay. Example 8 ni, bagi jawapannya boleh tak? Example 8, sebab saya ada jawapan dia kan, so saya bagi tahu je. So 0, 1 adalah minimum point. Ada tak nak discuss apa-apa? Jelas ke kamu? Ya ke 01 minimum point? Salah lah. Tak maaf. Example 8 ni. Yang tu example lain. Yang tu example lain. Apa tak jawapan dia? Sekejap eh. Tiga. Tiga negatif 3 dengan 1.
1 minimum. Minimum. So 3 negatif 3 minimum, 1 dengan 1 maksimum. Okay, so let's look at example 9. Kalau saya salah bagi tahu Ni saya buat secara cepat je ni. Okay, example 9 ni dia adalah soalan parametrik. Dia berbeza dengan soalan-soalan yang lain. Okay, so kalaupun dia soalan parametrik pun, kamu akan buat apply je parametrik punya differentiation tu. Okay, so first kita tahu nak cari dy dx, saya kena guna dy dt sebab parameter dia adalah t. Jadi kita akan guna dy dt times dt dx. Okay, so first cari dulu dx dt sama dengan, okay, dia ln kan, ln 1 plus t. So kita tahu differentiate dia, differentiate ln 1 over bracket, 1 over 1 plus t, time differentiate bracket which is 1 lah. So dia jadi 1 over 1 plus t. Okay. dy dt. So differentiate exponent, salin balik, exponent t squared. Okay, kemudian darab differentiate t squared which is 2t, darab ln e which is 1. So dia sebenarnya adalah 2t exponent t squared. Okay. So kemudian dia cakap find dy dx. So masukkan dalam formula 2t exponent t squared times 1 over dt dx terbalikkan 1 plus t over 1 kan. So at the end-nya jawapan dia adalah 1 plus t times 2t exponent t squared. Okay. Kemudian ataupun awak simplify je. So sini akan jadi 2t plus 2t squared exponent t squared. Macam tu. Okay, now saya nak cari second derivative pula. So d2y ds squared untuk parametrik dia adalah d dt dy dx. Okay, times dt dx. Okay, so saya kena differentiate dy dx ini sekali lagi. Tapi dia adalah, ini soalan pasir tau sebenarnya. UV. So dia adalah produk row. So saya kena cari kalau U sama dengan 2T plus 2T squared. So different U prime adalah 2 tambah 4T. V adalah exponent T squared. So V prime adalah 2T exponent T squared. Okay. So sekarang masukkan dalam ini. So d dt dy dx adalah uv prime 2t plus 2t squared times 2t exponent t squared plus vu prime exponent t squared 2 plus 4t. Okay, ini untuk differentiate dy dx. Okay, kemudian times dt dx. dt dx adalah 1 plus t over 1. Okay, so now simplify dia. So sini saya akan jadi 4t squared tambah 4t cube exponent t squared plus exponent t squared 2 minus 4t times 1 plus t. Okay. Sebab semuanya ada exponent t squared. So saya akan simplify dulu exponent t squared kat sini. So dia akan jadi 4t squared plus 4t cube plus 2 minus 4t times 1 plus t. So at the end-nya
saya boleh jadi eksponen T squared, saya expandkan ni. So dia jadi 4T squared plus 4T cube plus 2 minus 4T plus 4T cube plus 4T power 4 plus 2T minus 4T squared. Saya simplify So ni saya nampak 4T squared dengan 4T ini boleh cancel. 4 tambah 4 8T cube. Kemudian negatif 4 tambah 2 negatif 2. 4 tambah 2 negatif 2 plus 2. Okay. So now dah dapat dah dia punya jawapan. Tak nak simplify pun boleh tapi saya simplify je. Okay, so sekarang ini dia cakap show that the curve has only one relative extremum at 0, 1 and determine the nature of the point. Okay, so macam mana nak showkan dia, kita tahu dy dx mesti equals to 0. So tadi kita dah dapat dah ni kan dy dx dekat sini. Sini adalah dy dx kita. So dia kena equals to 0 dulu. So dia jadi sini dy dx equals to 0. So saya tahu 2t plus 2t squared exponent t squared equals to 0. So sini dia dah faktoriskan untuk saya dah. 2t tambah 2t squared sama dengan 0. Lagi satu eksponen t squared sama dengan 0. So yang ini tak boleh lah kan. Eksponen t squared sama dengan 0. Sebab dia akan menyebabkan undefined. Betul ke ni? Yang saya buat ni. Betul lah. So ini menyebabkan dia undefined. So tak perlu cari. So sekarang yang ini je. So ni akan dapat 2t. Sini akan jadi 1 plus t. Itu 0. So sini jadi 2t sama dengan 0. So t sama dengan 0. 1 plus t sama dengan 0. So t sama dengan negative 1. Okay, so sekarang ni saya nak check. Tapi dia cakap dah dekat sini t dia tu kena lebih daripada negative 1. So kita punya t dekat sini adalah rejected. Since t less greater than negative 1. Okay, so sekarang saya hanya ada satu saja iaitu nilai t sama dengan 0. So kita dah show lah dekat dia. Cumanya kita nak showkan yang katanya dia adalah relative extremum pada 0, 1. So maksudnya bila t sama dengan 0, masukkan ke dalam second derivative test t to y dx squared when t is equals to 0. Dia akan jadi kat sini. Jangan saya kecilkan macam ni senang. Okay, ni second derivative test kita kan. Okay, so masukkan 0 ke dalam dia. So akan jadi eksponen 0. 8 0 cube tambah 4 0 power of 4 tolak 2 0 tambah 2. Eksponen 0 is 1. Okay. So kita akan dapat jawapan dekat sini 2 which is greater than 0. So bila dia greater than 0 maksudnya dia adalah minimum. Okay. So kita tahu dah bila t sama dengan 0
function kita, saya nak nilai y lah kan. Sebab saya nak dapatkan point kan. So, masukkan ke dalam nilai y. So, y kan sama dengan eksponen t squared. Eksponen 0 squared which is 1. So, saya tahulah point x saya sebab nak cari nilai point kan. So, bila t sama dengan 0, x saya sama dengan ln 1 plus t. So, ln 1 plus t itu 0. So, ln 1 adalah 0. So, saya tahu point dia nilai x adalah 0, nilai y adalah 1. So, 0, 1 is minimum point. Okay, boleh tanya saya soalan? Ada soalan tak? Tiada, madam. Tiada, madam. Okay. Tiada, madam. Jelas ke? Tiada, madam. Jelas, madam. Yo je kamu ni kan. Alright. So, dah pukul 8 dah. Tengok kita baru buat maksimum dengan minimum saja saya nak buat ni sebenarnya apa? Ini contoh dia. Apa ni? Kita punya ni. Tapi tak apalah, esok je lah Esok kita jumpa lagi, okay? Bye! Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.